Wih, panjang banyak perkara. Dia buka banyak hijab Aduh. Entah pakai tu Facebook mana? Anda pakai ni kan? Pakai skrin. Ramai juga orang tengok ni. Anda jumpa orang tu. Kira lain pada orang lain lah. Kan? Cuma kita tak boleh nak tengok berapa view. Sebab kita tak buka Facebook kita. Kita tak buka Facebook kita. Kita nampak skrin sebagaimana orang nampak, begitulah kita nampak. Cuma orang mungkin nampak dia buka di Facebook kan. Ana tak buka di Facebook. Jadi orang lain mungkin nampak komen, Ana tak nampak komen. Ana kena ambil telefon lain pula untuk tengok kalau ada komen. Surah muka surat ngelah dah kita ni. 118 dah. Wa 'alal ladzina hadu. Kak Azhar sihat dia? Kak Azhar sihat? Hari ni dia mari nampak okey, tak ada tanya khabar. Dia nak ikut tapi dia cakap mic tak dengar tu. Dia tak dengar baru ni? Dia dengar tapi tak puas. Tak puas? Kena ajar juga mic. Saya panggil apa ni dengan apa? Norman. Said. Dia datang apa dia tak boleh. Kena pergi atas ni mic tu, speaker tu kedah. Bila saya tak boleh pergi? Petang nanti tak? Nak? Amplifier tu. So kita tengok kat tu, hidupkan balik yang lama punya. Lepas tu beli mic satu, mic baru. Tak test. Ana rasa yang Ana punya tu okey, cuma asal masalah mic satu lagi. Kalau mic Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pagi ni kita baca surah An-Nahl bermula dari ayat 118. 118. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا
ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita pada muka surat yang terakhir dari surah An-Nahl. Dan ayat 118 yang kita baca ni merujuk kepada pengharaman sebahagian daripada perkara yang baik kepada orang-orang Yahudi. Okey. Apa dia itu?
apabila Allah Subhanahu wa taala sebut sebelum daripada ni, Allah haramkan ke atas kita bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih kerana selain Allah. Tapi Allah Azza wa Jalla bagi kelonggaran waktu darurat kepada kita. Bila Allah bagi darurat, itu maknanya Allah memberikan kemudahan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Ta'ala kata kepada kita bahawa apa yang Allah bagi kepada kita tu, Allah tak bagi kepada sebelum kita. Wa 'alal ladzina hadu harramna ma qasasna 'alaika min qabl. Dan kepada orang-orang Yahudi kami haramkan apa yang telah kami ceritakan kepadamu dahulu. Okey? Dan mereka ni diberikan ataupun kesempitan ataupun payahnya mereka makan lebih daripada kita. Mana Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah Taala hukum mereka begitu? Allah Taala tak bagi mereka makan. Dalam ayat yang lain Allah Taala kata apa? Wa 'alal ladzina hadu harramna kulladzi dhufur. Kami haramkan setiap yang berkuku. Wa minal baqari wal ghanami harramna 'alaihim shuhumahuma illa ma hamalat zuhuruhuma. Dan daripada lembu, kambing, kami haramkan lemak-lemak kecuali apa yang ada di atas belakang mereka. Itu sebahagian. Nanti kita sampai pada ayat cerita tu. Kenapa mereka dibebankan atau diberikan syariat begitu oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah Taala kata hikmahnya kerana mereka itu menzalimi, berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Setelah apa yang mereka lakukan, orang-orang Yahudi buat kepada Nabi Musa alaihi salam, lalu Allah Taala kata fabidhulmin minal ladzina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum. Dengan sebab kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan kepada mereka dulu kalau boleh dia mereka berbuat zalim, haramkan. Sebagai orang Islam, alhamdulillah bagi kelonggaran ini kepada kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala bagi. Allah Taala kata ini kami tak bagi kepada orang sebelum kamu. Wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Tiadalah kami menganiayai mereka dengan pengharaman itu, akan tetapi mereka lah yang menganiayai diri mereka sendiri. Jadi Allah Azza wa Jalla tidak berbuat zalim. Semalam saya pergi kuliah semalam, cuma tak ada live streamnya semalam, kuliah maghrib. Orang dia lepas kuliah ada orang tanya masalah takdir. Ada ustaz tu mari ngajar minggu kelima, dia buat teka-teki pula dengan jemaah tentang soalan takdir. Kita ni waktu kita semayang tu, lebih kurang soalan dianya, ya ke kita semayang ke memang Allah Ta'ala yang jadikan kita ni semayang? Bila kita buat sesuatu, kita nak buat ke Allah Ta'ala yang dia kata saya tinggal ke persoalan tu, kalau nak mari, nak suruh kena mari sekali lagi lah. Dia nak suruh panggil dia sekali lagi. Ustaz tu pula bukan ustaz regular, ustaz yang dijemput minggu yang kelima. Jadi jenuh soalan tu, jemaah-jemaah duk bincang sama-sama dia. Mari dia kata lagu mana ni ustaz jawapan dia. Saya kata tak patut ustaz main teka-teki soalan akidah macam tu. Sebab soalan akidah ni kena bagi jawapan yang betul. Main teka-teka gitu, nanya nanti orang.
Jadi jawapan dia, soal akidah ni terbahagi kepada 3 kumpulan. Jabariyah, Qadariyah dan Ahli Sunnah wal Jamaah. Jabariyah, mereka kata kita ni terpaksa buat. Saat kita nak makan, bukan kita nak makan. Kita ni seolah-olah dipaksa makan. Takdir yang menentukan semua. Bila kita tidur, berkahwin, kerja, semua tu sebenarnya bukan kehendak kita. Kita tak ada kehendak langsung. Semuanya Allah Ta'ala je yang buat. Ini dia panggil Jabariyah. Qadariyah pula kata tak. Ni tak ada kaitan dengan takdir. Kalau kita buat ni urusan kita sendiri, kehendak kita sendiri. Ni dia panggil Jabariyah. Ahli Sunnah, Qadariyah. Ahli Sunnah pertengahan. Kita ada kehendak dan kehendak kita tertakluk kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa an yasha' Allah. Sama ada benda tu baik ataupun buruk. Cumanya keburukan itu tidak kita sandarkan kepada Allah. Kerana Allah ni ada 2 kehendak dia. Satu kehendak syariat dan satu lagi kehendak dari sudut kejadian. Kehendak syariat Allah suruh kita solat, puasa, zakat dan sebagainya. Tapi ada manusia ingkar, tak nak buat. Manusia tu zalim. Lalu Allah Ta'ala kata, tak apalah kalau nak gitu, Allah izinkan. Sebab tu ada orang curi, dia boleh curi waktu dia nak mencuri. Orang berzina, boleh berzina waktu dia nak berzina. Pasal apa? Allah izinkan. Dan Allah izinkan tu bukan kerana kehendak syariat Allah, tak. Tapi dah kamu nak buat, Allah izinkan. Dia panggil iradah kauniyah. Tapi di saat kamu buat kezaliman tu, jangan sandar kepada Allah. Kerana Allah tidak pernah menyuruh berbuat zalim. Jadi sebab tu Allah Ta'ala kata dalam ayat ni, وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Di saat kami buat gitu, kami hukum mereka, bukan kami berbuat zalim kepada mereka, tetapi mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Jadi kita beriman kepada takdir baik dan buruk, tetapi yang buruk tu tidak disandarkan kepada Allah. Maknanya sebab Allah lah aku jadi jahat macam ni, tak boleh. Sebab Allah tak pernah menyuruh kita jadi jahat. Allah perintah untuk jadi baik. Kamu pilih jalan kejahatan dan Allah Azza wa Jalla izinkan. Allah izinkan. Dah nak sangat. Dah nak sangat. Ada je Allah Ta'ala tak izin. Bukan semua benda jahat Allah izin. Dan bukan semua benda baik Allah izin. Sesuai dengan kehendak Allah dan tertakluk kepada hikmah kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla. Ada orang nak bunuh tak jadi bunuh. Ada orang nak berzina tak jadi berzina. Ada orang nak merompak, tak boleh merompak. Boleh mari tak jadi. Adalah hikmahnya. Tetapi jangan disandarkan kejahatan itu. Apa buat jahat? Sebab Allah takdir aku jahat. Tak ada. Tak ada istilah tu. Kenapa kamu tak salat? Allah takdir aku tak salat. Habis tu Allah suruh dalam salat, aqimus salata wa atuz zakah. Allah suruh dalam Quran. Jadi jangan sandarkan kezaliman kita tu terhadap kepada Allah, kerana Allah sama sekali tidak menyuruh hamba-hambanya berbuat jahat. Wa ma zalamnahum, kami tidak berbuat zalim kepada mereka, walakin kanu anfusahum yadhlimun, akan tetapi mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Okey. Ayat yang seterusnya, thumma inna rabbaka lilladzina amilus su', kemudian sesungguhnya Tuhanmu terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan dengan sebab kejahilan, kemudian mereka bertaubat sesudah itu serta memperbaiki amalannya, maka sesungguhnya Tuhanmu sesudah mereka bertaubat itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi kemuliaan bagi umat ini. Okey? Kemuliaan bagi umat ini tak sebagaimana orang-orang Yahudi dulu kena bunuh diri nak taubat. Allah Ta'ala kata orang-orang yang beriman. Okey? Thumma inna rabbaka lilladzina amilus su'a bijahalah.
bagi orang-orang yang melakukan kejahatan dengan jahil. Dengan jahil. Allah Ta'ala sebut dengan jahil. Ini menunjukkan betapa beratnya dosa orang buat jahat dengan ataupun apa? Sesudah dia tahu. Sesudah dia tahu, dia buat juga berat. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullah. Sebab Allah Ta'ala sebut di sini orang buat jahat dengan jahil. Yang ni Allah maafkan. Yang ni Allah maafkan. Dan kejahilan tu macam-macam lah. Jahil dengan hukum, jahil dengan ujian, macam-macam. Qala ba'du salaf, kullu man 'asa Allah fahuwa jahil. Berkata salaf, sebahagian salaf, sebenarnya semua orang yang buat jahat tu jahil belaka. Jahil lah tu, sebab tu dia buat jahat. Kalau dia tak buat, kalau dia tahu dia tak buat, dah jahat. Masih lagi jahil lah. Taubat boleh, Allah menerima taubat. Cuma kalau dia tak taubat, ancaman dia lagi berat lah. Taubat ni semua. Kalau dia bertaubat, sama ada dia tahu ataupun dia tak tahu, insya-Allah Allah Azza wa Jalla itu maha menerima taubat. Cuma kalau dia tak taubat, dosa dia lagi besar daripada dosa orang yang buat dalam keadaan tak tahu. Okay? Dia macam isu soal bukti mukjizat lah. Okay? Allah Ta'ala sebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau sebelumnya kepada Nabi Isa alaihi salam, waktu mereka minta hidangan dari langit, mereka minta makanan dari langit, Allah Ta'ala kata boleh. Qala Isa ibn Maryam, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina. Sehingga orang boleh ingat, orang dulu ingat, orang kemudian pun ingat. Kemudian Allah Ta'ala kata, qala Allahu inni munazziluha 'alaikum. Boleh aku buat turun kepada kamu. Faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu 'adzaba. Tapi siapa yang kufur setelah aku turunkan, aku akan azab dia dengan azab yang tidak pernah diazab seumpamanya sebelum itu dari sekalian alam. Berat kan? Sama juga dengan orang Quraisy minta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya bukit Safa ditukar jadi emas. Ingat lagi cerita tu kan? Kita pergi umrah mesti kita cerita tu. Turun Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam dia kata, Allah kata boleh Allah tukar bukit Safa jadi emas. Tapi siapa-siapa yang kufur setelah daripada itu, habis. Allah akan azab dengan azab yang tidak pernah diazab seumpamanya seluruh dunia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rahmat dan kasih sayangnya, Nabi tak jadi. Nabi tak apa, biarlah. Bagi tempoh Nabi berdakwah dan nak ajak mereka ni kembali kepada Allah, dan mereka tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu menunjukkan kalau Allah dah bagi hujah kepada kita, berat. Cuma kita sebagai orang Islam ni, pintu taubat senantiasa terbuka. Beristighfarlah kepada Allah. Sebab tu sebahagian salaf kata, kalaupun dia belajar tapi masih lagi buat maksiat, maka dia masih lagi jahil. Dia tak panggil lagi orang alim. Pasal apa? Pasal orang yang buat maksiat ni masih lagi dikira orang jahil. Qala ba'du salaf, kullu man 'asallahu fahu 'asallaha fahuwa jahil. Semua orang yang buat maksiat ni jahil. Kalau dia ni betul-betul alim, dia tak buat maksiat. Jadi rupa-rupanya kita ni tak masuk lagi. Kita ni masih lagi orang jahil. Kita ni masih lagi orang jahil. Belajar banyak tu tak menunjukkan kita ni alim. Gi kuliah acak ni tak menunjukkan kita ni alim.
Kalau kita masih lagi bergelumang dengan maksiat, maka kita masih lagi kategori jahil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kata apa? Kemudian mereka bertaubat setelah itu. Bukan sekadar bertaubat, memperbaiki amalannya, memperelokkan amalannya. Sesungguhnya Allah atau Tuhanmu sesudah mereka bertaubat Maha Pengampun lagi Maha mengasihani. Okey, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, ayat yang seterusnya tentang Nabi Ibrahim alaihi salam. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu satu umat walaupun dia seorang diri. Dia takat bulat-bulat kepada Allah. Qanitan lillahi hanifan, lagi berdiri teguh atas dasar tauhid. Walam yaku minal musyrikin, dan dia tak pernah jadi orang yang musyrik. Syakiran li an'umih, yang bersyukur kepada Allah akan nikmat-nikmatnya. Ijtabahu, Allah pilih dia. Wahadahu, dan Allah bagi hidayah kepadanya. Ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Wa atainahu fid dunya hasanah, dan kami bagikan kepadanya kebaikan di dunia, sesungguhnya pada hari akhirat. Wa innahu fil akhirati laminas salihin, sesungguhnya dia pada hari akhirat termasuk dari orang yang saleh. Jadi ini Allah Ta'ala sebut tentang Nabi Ibrahim pula alaihi salam, dan bagaimana dia berlepas diri dari kesyirikan, sama ada dari kaum Yahudi dan juga kaum Nasrani. Dia berlepas diri daripada kesyirikan. Dan Nabi Ibrahim AS bukan Yahudi, bukan Nasrani, dan bukan juga penyembah berhala. Dia adalah hamba Allah yang taat kepada Allah, yang teguh akidahnya, dan tidak pernah menjadi hamba ataupun dari kalangan orang musyrikin. Lalu Allah pilih dia jadi nabi, jadi rasul, malah dia salah seorang dari ulul azmi. Wa hadahu ila siratim mustaqim wa atainahu fid dunya hasanah, kami bagi pula kebaikan dia baginya di dunia, okey, daripada kehidupan yang baik. Wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan dia pada hari akhirat termasuk dari orang-orang yang saleh. Okey, ini cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kita akan sambung beberapa ayat je lagi untuk kita tamatkan surah An-Nahl insya-Allah. Baik, kita berhenti setakat tu. Apa yang baik dari Allah, yang salah, yang kurang betul, itu dari kelemahan saya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.